Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada barisan panelis pada hari ini. Bertemu kita pada hari ini bagi membincangkan berkenaan hasil dapatan daripada video kajian yang bertajuk Kesan Kanser Prostat. Saya akan memperkenalkan barisan panelis untuk perbincangan pada hari ini. Di sebelah kanan saya ialah Nur Syafiqah Alia, Nur Alia Akila dan Nur Anis Liana. Manakala di sebelah kiri saya ialah Iman Kamila dan Najwa Maisara. Baiklah, sebelum kita memulakan pembedahan lebih mendalam tentang topik kita pada hari ini, apakah pilihan variasi bahasa yang sesuai untuk topik ini? Dan jika boleh, sila terangkan sedikit tentang apa yang anda tahu tentang variasi bahasa yang anda pilih untuk tajuk ini, Saudari Liana. Baik, terima kasih Syahir. Jadi pilihan variasi bahasa yang paling tepat untuk topik kita hari ini ialah bahasa tidak formal. Jadi sebelum saya mula terangkan tentang bahasa tak formal, saya ingin berkongsi sedikit berkaitan pengenalan tentang apa itu bahasa. Bahasa merupakan komponen linguistik yang amat penting dalam kehidupan manusia. Ia merupakan perkara utama untuk penutur menyampaikan idea, maklumat ataupun hanya untuk perbualan kosong dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa adalah meluas melalui kepelbagaian latar belakang masyarakat dan peredaran masa yang berbeza dari masa ke semasa. Tambahan itu, penggunaan bahasa mengkhusus kepada keperluan masyarakat menggunakan pelbagai jenis bahasa walaupun hanya dalam bahasa Melayu agar mesej-mesej yang penutur cuba sampaikan dapat diterima dengan lancar. Namun, terdapat kepelbagaian bahasa atau variasi bahasa yang mempunyai kesesuaiannya tersendiri mengikut konteks atau situasi pengguna. Variasi bahasa ini merangkumi pelbagai aspek seperti ideolek, dialek, dialek daerah atau kawasan dan dialek sosial selain perbezaan dari segi sebutan, kosakata dan tata bahasa. Jadi, apa itu bahasa tidak rasmi? Baik, saya mulakan dengan latar belakang. Latar belakang variasi bahasa yang digunakan ini iaitu bahasa tidak formal mengkhusus kepada variasi bahasa berbentuk tak formal atau dikenali juga sebagai bahasa bebas yang digunakan oleh pewacana dalam wawancara kesan kanser prostat tersebut. Variasi bahasa ini bukan sahaja digunakan dalam situasi tidak rasmi dan perbualan seharian, namun ia juga digunakan ketika majlis atau program tidak rasmi. Terdapat pelbagai ciri-ciri yang dapat kita kesan dalam bahasa tak formal selain ia merupakan variasi bahasa yang bertentangan dengan variasi bahasa formal. Ia merupakan bahasa tidak formal, ialah bahasa yang berbentuk bebas iaitu bentuk bahasa yang tidak mementingkan atau tidak terikat dengan peraturan bahasa dan tata bahasa. Ayat dan imbuhannya tidak gramatis dan pemilihan kosakata dalam penggunaan bahasa tidak formal berpengaruh dengan dialek penutur. Kita juga dapat mengenali variasi bahasa ini apabila sesuatu ayat mempunyai pemendekkan perkataan dan pencampuran kods bahasa sebagai contoh bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, saya ingin kongsikan bersama rakan-rakan semua beberapa dapatan ayat dari bahasa tak formal berdasarkan wacana. Ayat yang saya akan kongsikan ini merupakan ayat yang mempunyai perkataan-perkataan tak formal dan diikuti dengan beberapa bilangan wacana. Contoh ayat pertama ialah, sebagai contoh, tanda-tanda dia macam kita tengok di skrin tu. Sebab dia di bawah pundi kencing. Jadi, dia menyebabkan kencing yang tak lawas. Kencing yang orang kata kalau dulu jauh pancutnya, sekarang ni menitik-menitik aja ataupun slow. Ayat kedua, kemungkinan besar mereka ni tidak mengalami masalah prostat sebab kita perlu tengok sebab-sebab lain. Ayat ketiga, ada juga yang tanya doktor. Sebab dikata prostat ni kan dia membabitkan kelakian kan? Adakah benar kalau melalui atau menghadapi kanser kelenjar prostat ni boleh menyebabkan mati pucuk dan sebagainya? Jadi sebagaimana dapat kita lihat dalam ayat pertama dan kedua, terdapat beberapa wacana seperti sebagai contoh, jadi dan kemungkinan. Manakala dalam ayat pertama dan ketiga, terdapat sebilangan perkataan tak formal seperti tak, aja, ni dan juga. Okey, baik. Penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih. Pendek kata, bahasa tidak formal ini adalah bahasa yang tidak menekankan soal bahasa dan gramatikal. Namun saya yakin di sebalik pemilihan bahasa tidak formal ini mesti tersirat beberapa soalan.
Jadi, berdasarkan tajuk yang anda sudah kaji, anda simpulkan bahasa tidak formal adalah bahasa yang digunakan oleh pewacana. Apakah tujuan pewacana menggunakan bahasa tersebut? Adakah ia disebabkan oleh kemudahan menggunakan bahasa ini? Sila beri penjelasan yang lebih mendalam, Saudari Najwa. Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut, Syahir. Baiklah, bahasa tidak formal dalam video tersebut pada pendapat saya merupakan satu keputusan yang tepat. Hal ini kerana tujuan pewacana adalah untuk menyampaikan maklumat. Jadi, penggunaan bahasa tidak formal adalah untuk memberi penjelasan supaya menjadi lebih jelas dan memastikan penonton faham dengan sangat mudah. Andai kata pewacana menggunakan bahasa formal, penonton mungkin sukar untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh pewacana. Seterusnya, supaya tiada masalah sosial antara pewacana, pengacara dan penonton. Seperti yang kita tahu, antara sebab masalah sosial berlaku apabila penutur berasa tidak selesa untuk berbicara. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor status seseorang ataupun hubungan yang tidak mesra atau tidak rapat antara penutur. Jadi, apabila pewacana menggunakan bahasa tidak formal, wujudnya bahasa mesra di mana pewacana bebas untuk berbicara bagaimana sekalipun. Contohnya, pewacana banyak menggunakan kata-kata pendek seperti dah. Bukan itu sahaja, pewacana juga banyak menggunakan partikel lah. Dengan ini, wujud situasi yang sangat selesa antara pewacana dan pengacara. Penonton juga tidak tertekan dan berasa senang untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh pewacana. Sebab ketiga ialah supaya tiada tona atau intonasi yang serius. Disebabkan pewacana menggunakan bahasa tidak formal, di sini membawa maksud yang pewacana tidak menggunakan ayat yang lebih lengkap atau pembahasan yang tinggi. Hal ini kerana jika penggunaan ayat yang lebih lengkap, pembahasan lebih tinggi, susunan ayat lebih teratur dan rangkaian perkataan yang janggal bunyi dalam bahasa mulut, ini akan memberi kesan kepada penonton dan pengacara. Kemungkinan besar penonton dan pengacara akan berasa tertekan dan bukan itu sahaja. Situasi yang membosankan akan wujud di mana penonton akan tidak fokus terhadap apa yang ingin disampaikan oleh pewacana. Penggunaan bahasa tidak formal mewujudkan suasana yang tenang dan selesa untuk pewacana, penonton dan pengacara. Saya serahkan kembali kepada saudara Syahir. Terima kasih atas penerangan tersebut, Najwa. Disimpulkan di sini bahawa tujuan pewacana menggunakan bahasa tersebut adalah agar penjelasan menjadi lebih jelas untuk mengelakkan sebarang masalah sosial atau komunikasi dan penggunaan tona yang tidak serius. Oleh itu, saya yakin terdapat pelbagai koheren di dalam tajuk yang dikaji ini. Berdasarkan tajuk yang anda kaji itu, mengapakah anda pilih beberapa koheren ini sebagai pilihan utama anda? Dan sila beri bentuk dan fungsi koheren pilihan anda itu, Saudari Alia Akila dan Saudari Syafiqah. Baiklah, terima kasih atas soalan itu tadi saudara Syahir. Baiklah, untuk wacana kajian yang bertajukkan kanser prostat ini mempunyai koheren yang jelas di dalam penulisannya. Hal ini dikatakan demikian kerana wacana tersebut mempunyai kesinambungan idea antara ayat-ayat yang berkait rapat dengan tajuk penyampaian. Justeru membentuk suatu untaian yang bersifat logikal sehingga mudah difahami mesej yang ingin disampaikan. Wacana turut mematuhi aspek penggunaan penanda wacana. Contohnya penggunaan wacana berbentuk adversatif iaitu tetapi bagi menunjukkan pertentangan idea. Saya akan membuka laluan kepada Syafiqah untuk memberi contoh dapatan wacana. Terima kasih Saudari Akilah. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dapatan wacana yang mempunyai ciri-ciri koheren yang telah dikenal pasti dalam video kajian kali ini.
Contoh dapatan yang pertama ialah, jadi prostat ni kalau orang muda dia kecil sahaja, dia macam almond sahaja dan dia adalah dalam 25 gram sahaja. Tetapi apabila seseorang itu meningkat umurnya, terutama bila dah menjangkau umur 50-an, prostat ni makin lama semakin membesar. Penggunaan penanda wacana tetapi di dalam ayat tersebut berfungsi sebagai suatu tautan yang menghubungkan dua ayat, iaitu jadi prostat ini dengan apabila bagi menunjukkan pertentangan idea. Tanpa kehadiran penanda wacana ini di dalam ayat tersebut, makna asal yang ingin disampaikan penutur kata akan hilang, maka tiada kesinambungan idea di dalam wacana tersebut. Seterusnya, keempat, selalunya bila kencing rasa tak habis, kemudian start bangun kencing pada waktu malam. Penggunaan keempat di dalam ayat tersebut berbentuk temporal atau dalam erti kata lain menunjukkan suatu urutan di antara ayat. Kehadiran penanda wacana ini memberitahu kita bahawa ayat tersebut ialah idea keempat yang telah dipersembahkan di dalam wacana dan terdapat 3 lagi idea yang telah diberitahu sebelumnya. Dengan ini, wacana dikatakan koheren kerana persembahan idea wacana adalah teratur ataupun sistematik. Contoh dapatan ketiga ialah punca kanser kelenjar prostat ini satu kalau ikut kajian lah. Kan, dia sebenarnya mutasi itu sendiri. Maknanya kita tak tahu siapa yang akan dapat kanser prostat. Penggunaan maknanya di dalam ayat tersebut berbentuk adiktif yang mana menunjukkan maksud tambahan bagi apa yang telah dikatakan sebelumnya. Penanda wacana ini menunjukkan untuk memberi penjelasan lanjut tentang sesuatu info. Dengan ini, maksud sesuatu perkara dapat disampaikan dengan jelas dan lancar. Seterusnya, contoh dapatan ialah sebab kanser prostat ni dia tak ada tanda yang spesifik. Dia sama saja macam pembesaran kelenjar prostat yang lain tanda-tanda dia. Sebagai contoh, tanda-tanda dia macam kita tengok di skrin tu, sebab di bawah pundi kencing, jadi dia menyebabkan kencing yang tak lawas. Dalam ayat ni, penanda wacana sebagai contoh yang juga dalam skop adiktif digunakan untuk memberikan maklumat lanjut tentang sesuatu perkara. Dalam hal ini, penanda wacana tersebut digunakan untuk menerangkan tanda spesifik penyebab dan simptom kanser prostat. Apabila contoh disertakan, struktur ayat tersebut akan menjadi lebih kemas dan bersambung. Dan contoh yang terakhir ialah kanser prostat di negara kita adalah ketiga tertinggi. Tetapi kalau kita bincangkan pasal kematian, dia adalah kedua tertinggi. Ini adalah kerana pesakit-pesakit kanser prostat yang datang ke hospital datang pada peringkat yang lewat. Jadi berbalik pada yang Nurul tanya saya tadi, apa yang kita perlu tahu adalah apabila kita berumur 50 ke atas, kita perlu tahu apakah dia tanda-tanda pembesaran kelenjar prostat. Penanda wacana jadi termasuk di bawah skop causal atau kata lainnya bagi menunjukkan maksud sebab. Dalam hal ini, penanda wacana tersebut digunakan untuk menerangkan bagaimana mahu mengesan kanser prostat. Penanda wacana tersebut memberi penjelasan kepada ayat sebelumnya. Maka di sini ianya berfungsi sebagai pertalian antara ayat dan kesinambungan idea yang jelas. Dan sekarang saya akan kembalikan semula kepada saudara Syahir. Baik, terima kasih atas penjelasan tersebut. Dilihat di sini, koheren memainkan suatu peranan yang agak penting. Bagaimana pula dengan kohesi? Adakah kohesi juga memainkan peranan yang penting? Pentingkah kohesi berdasarkan tajuk yang anda kaji ini, Saudari Iman Kamila? Jika iya, sila nyatakan mengapa dan nyatakan juga beberapa dapatan yang anda dapat berdasarkan tajuk yang anda kaji itu. Terima kasih Syahir untuk soalan itu. Bagi pendapat saya, kohesi sangat penting kerana perkara ini menunjukkan keserasian maklumat antara satu sama lain, tanpa harus mengulangi perkataan tersebut beribu-ribu kali. Cara ini akan membuat karangan atau percakapan kita lebih dramatis dan memudahkan seseorang menangkap idea atau maklumat yang ingin disampaikan tanpa perasaan kekeliruan. Terdapat beberapa dapatan yang menunjukkan kohesi dalam kajian prostat kanser ini. Yang pertama ialah dari ayat ini. Okey, itu dia saya percaya. Ramai di antara kita yang sudah pun melakukan aktiviti berbasikal, khususnya lelaki-lelaki yang mana mungkin mereka ni nak berbasikal tetapi mereka inginkan kesihatan. Tapi dari segi pemahaman mereka takut-takut kerana kanser prostat itu. Berdasarkan dapatan di atas, frasa lelaki-lelaki tidak diulangi dan dikaitkan dengan mereka. Walaupun ditukar, maknanya masih dapat difahami walaupun tidak menggunakan perkataan yang digunakan sebelum ini. Di sini kita dapat lihat bahawa frasa mereka itu merujuk kepada frasa lelaki-lelaki. Tanpa penggunaan frasa mereka,
Ini boleh menyebabkan idea ini tidak tertimbul dan menyebabkan kekeliruan. Selain itu ialah ayat di bawah ini. Ramai yang mengatakan bahawa takut nak naik basikal, takut kena kanser prostat. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok dari segi kedudukan anatomi, prostat itu sendiri dia duduk di dalam. Maknanya duduk di bawah pundi kencing. Jadi memang dia tidak ada kaitan dengan aktiviti berbasikal. Tapi organ yang kita kena jaga semasa aktiviti berbasikal untuk orang lelaki sebenarnya adalah buah zakar. Sebab itu yang mungkin boleh menimbulkan kecederaan ataupun kesan jangka panjang sekiranya berbasikal. Tapi tidak kanser prostat, itu sebenarnya orang kata myth atau mitos sahaja. Berdasarkan dapatan di atas, frasa prostat digunakan dan tidak diulangi lagi, malah digantikan dengan frasa dia. Dari sini maksud yang ingin disampaikan oleh pewacana boleh kita fahami bahawa perkara yang dimaksudkan ialah prostat dan dapat memahami yang perkara yang ingin disampaikan olehnya. Tanpa ayat yang kohesi, kaitan antara dua idea yang ingin disampaikan oleh pewacana akan gagal. Di samping itu ialah ayat berikut. Oh, kiranya sebab ada pemahaman yang saya baca, anda kata kalau kita ni makan makanan yang berlemak dan juga kita ni kerap merokok pun menyumbang juga untuk kanser prostat ini. Berdasarkan dapatan di atas, frasa dan digunakan oleh pewacana. Ini adalah kohesi gramatikal di mana penghubung akan berlaku melalui kedudukan yang menunjukkan makna atau maksud tertentu bagi hubungan ayat dalam dapatan. Penghubung dan ini adalah salah satu penggunaan kohesi gramatikal yang berfungsi untuk menghubungkan idea dengan idea yang lain. Contohnya berdasarkan dapatan di atas, iaitu kalau kita ni makan makanan yang berlemak dan juga kita ni kerap merokok pun menyumbang juga untuk kanser prostat ini. Sudah jelas frasa dan menghubungkan dua idea iaitu makanan-makanan yang berlemak dan kerap merokok dalam satu ayat. Seterusnya ialah ayat tersebut. Kita nak bincangkan berkenaan dengan sedikit juga pandangan mereka, adakah mitos atau fakta kita nak terus. Bersama dengan Profesor Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Zainuddin, pakar perunding kanan urologi, Pusat Perubatan UKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Doktor, kita cakap berkenaan dengan kesan kanser prostat tapi kita komen dulu antara pandangan yang diberikan tadi. Berdasarkan dapatan di atas, frasa doktor digunakan oleh pewacana bagi menggantikan Profesor Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Zainuddin. Dalam ayat boleh dilihat bahawa nama doktor yang penuh hanya dilihat pada awal-awal ayat sahaja setelah diperkenalkan oleh mereka. Selepas itu mereka hanya memanggilnya dengan panggilan doktor. Walaupun mereka baru sahaja berkenalan, mereka masih mengetahui dan memahami siapa yang dimaksudkan dengan kegunaan doktor sahaja. Akhirnya ialah pada ayat ini. Tapi apa yang orang ramai perlu tahu juga ialah apa yang berlaku sekiranya PSA itu meningkat. Maknanya ini adalah merupakan satu ujian darah yang sensitif tapi tidak spesifik. Maknanya bukan bermaksud kita ada tinggi PSA, kita ada kanser prostat. Kita ada beberapa jenis lagi ujian yang boleh kita lakukan untuk confirmkan seseorang itu mempunyai prostat kanser ataupun tidak. Selain berdasarkan ayat itu, perenggan ini menunjukkan frasa PSA di mana perkataan ini tidak diulangi selepas digunakan. Bagi menghuraikan maksudnya mereka mengertikan perkataan PSA dengan ini. Ini menunjukkan kohesi. Penggunaan ini lebih sesuai supaya mereka memahami perkara yang disampaikan lebih mudah dan senang diingati. Itu sahaja dari saya. Sekarang saya akan kembalikan kepada Syahir untuk topik seterusnya. Terima kasih atas penjelasan yang jelas itu, Saudari Iman Kamila. Jadi, tanpa kohesi, kemungkinan dua idea yang ingin disampaikan itu tidak dapat disampaikan. Seterusnya, pada pendapat anda, Saudari Alia Akila, adakah anda rasa video ini memberikan suatu penjelasan yang jelas? Dan adakah pewacana menguraikan tentang kesan-kesan kemungkinan kanser prostat yang anda rasa penting untuk dijadikan sebagai dapatan bagi andaian dan inference? Terima kasih Syahir atas soalan itu tadi. Baiklah. Terdapat 5 dapatan bagi setiap inference dan andaian dalam video kanser prostat itu tadi. Sebelum saya memulakan penerangan ini, inference memberikan maklumat yang baharu kepada andaian yang akan dibuat dalam ayat seterusnya dalam sesebuah wacana. Dapatan inference seperti ayat pertama ini ialah kalau kita tengok dari segi anatomi prostat itu sendiri, dia duduk di dalam, maknanya duduk di bawah pundi kencing. Ayat seterusnya adalah, jadi itu adalah orang kata faktor-faktor secara menyeluruh yang boleh mungkin
menyebabkan kanser prostat juga. Okay. Dapatan yang seterusnya ialah, jadi ini adalah merupakan tanda-tanda awal pembesaran kelenjar prostat, dan of course untuk tahu sama ada seseorang itu ada kanser prostat atau tidak, dia ada ujian saringan yang dipanggil PSA ataupun Prostate Specific Antigen. Dapatan yang seterusnya ialah, jadi untuk kita tahu paras testosteron, kita tidak boleh tengok dari segi fizikal, maknanya kita kena cek juga testosteron level. Dapatan yang terakhir untuk inference ialah, jadi kita perlu tahu tanda-tanda awal satu. Dan yang kedua, apabila kita merasa bahawa kita dah ada tanda-tanda tersebut, datanglah berjumpa dengan doktor supaya rawatan awal boleh diberikan. Berdasarkan dapatan inference ini, ia menunjukkan terdapat data yang spesifik dalam setiap ayat, dan ia jadilah ayat inference bagi setiap ayat tersebut. Bagi anda yang pula, contoh dapatan saya ialah kemungkinan besar mereka ini tidak mengalami masalah prostat sebab kita perlu tengok sebab-sebab lain. Contoh yang kedua, mungkin disebabkan oleh penyempitan saluran kencing ataupun ada satu penyakit yang dikenali sebagai overactive bladder yang selalunya dikena pada orang yang kata muda. Dapatan yang ketiga ialah, kalau kita cakap tentang kelenjar prostat yang biasa yang bukan kanser, kita juga ada ubatan yang boleh mengecilkan kelenjar prostat juga. Dapatan yang seterusnya, tapi selalunya pesakit-pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan adalah mereka yang berumur 50 atau 60 ke atas lah. Jadi mungkin kesuburan dia bukan satu faktor yang penting lagi pada lelaki tersebut. Dan dapatan yang terakhir, bila dah melakukan pembedahan di kawasan tersebut, mungkinkah akan berlaku ketidaksuburan di bahagian itu. Jadi untuk dapatan-dapatan anda yang di atas ini, ia menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan di sebalik ayat itu sama ada perkara itu akan berlaku ataupun tidak akan berlaku langsung. Saya serahkan semula kepada moderator saudara Syahir. Terima kasih atas penjelasan tersebut, Saudari Alia Aqilah. Disimpulkan di sini bahawa pewacana menggunakan inference dan andaian yang sangat jelas. Oleh itu, seperti mana yang kita sedia maklum, wacana tersebut bertajukkan tentang kesan kanser prostat terhadap manusia. Soalannya, adakah Saudari Najwa berpendapat bahawa maklumat yang disampaikan di dalam video ini selaras dengan tema wacana tersebut? Terima kasih saudara Syahir atas soalan tersebut. Bagi menjawab persoalan tersebut, ya, saya berpendapat bahawa maklumat yang disampaikan dalam video ini selaras dengan tema wacana tersebut. Saya katakan begini kerana tema wacana kajian ialah berkaitan dengan kesan kanser prostat. Wacana bertujuan untuk memberikan para pendengar sedikit sebanyak informasi berkaitan kanser tersebut. Maka, banyak maklumat berkaitan tema tersebut telah dibicarakan di dalam wacana. Boleh dikatakan maklumat yang disampaikan selari dengan tujuan wacana. Contohnya, terdapat penggunaan fakta-fakta yang berkait rapat serta penggunaan morfologi yang mempunyai hubungan rapat dengan laras bahasa wacana tersebut. Antara dapatan-dapatan yang boleh didapati dalam video tersebut termasuklah tumpukan perhatian kepada ayat berikut. Tetapi dia ada kaitan rapat dengan genetik. Maknanya kalau ayah kita kanser prostat, kita ada kemungkinan tinggi untuk mendapat kanser prostat. Di dalam ayat tersebut, penutur menerangkan bahawa punca berlakunya kanser prostat ini dipengaruhi oleh genetik. Maklumat ini merupakan suatu fakta. Penutur seterusnya memberi sedikit elaborasi berkaitan maksud yang ingin disampaikan ayat sebelumnya. Maka, boleh dilihat di sini bahawa maklumat-maklumat tersebut tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan ayat sebelumnya. Malahan berfungsi sebagai suatu penerangan. Seterusnya, jadi prostat ni kalau orang muda dia kecil saja, dia macam almond saja dan dia adalah dalam 25 gram sahaja. Tapi apabila seseorang itu meningkat umurnya, terutama bila dah menjangkau umur 50-an, prostat ni makin lama semakin membesar.
Itu yang maknanya kita perlu bincang. Kita perlu tahu bahawa prostat ni dia tak mengganggu orang muda lah. Berdasarkan sintaksis itu, maklumat pertama yang dikemukakan menerangkan bahawa prostat pada orang muda kecil sahaja, tetapi akan membesar apabila seseorang itu meningkat umurnya. Sintaksis seterusnya memberi suatu penekanan bahawa maknanya di sini ialah prostat ini tidak akan mengganggu orang muda. Jadi maklumat-maklumat tersebut tidak berlawanan. Ketiga, tapi sebelum tu saya nak kongsi sikit tentang faktor kanser prostat ni. Kanser prostat di negara kita adalah ketiga tertinggi. Tapi kalau kita bincang pasal kematian, dia adalah kedua tertinggi. Ini adalah kerana pesakit-pesakit prostat kanser yang datang ke hospital datang pada peringkat yang lewat. Maklumat berkaitan faktor kanser prostat telah dikemukakan. Maklumat itu menerangkan bahawa angka kematian kanser prostat di negara kita adalah kedua tertinggi. Seterusnya memberikan maklumat yang menerangkan sebab mengapa kematian akibat kanser prostat itu kedua tertinggi di Malaysia. Maka maklumat-maklumat tersebut tidak bertentangan dan selari dengan logik akal. Selain itu, ayat apabila kita berumur 50 ke atas, kita perlu tahu apakah dia tanda-tanda pembesaran kelenjar prostat. Sebab kanser prostat ni dia tak ada tanda yang spesifik. Dia sama saja macam pembesaran kelenjar prostat yang lain tanda-tanda dia. Sebagai contoh, tanda-tanda dia macam kita tengok di skrin tu. Sebab dia di bawah punya kencing, jadi dia menyebabkan kencing yang tak lawaras. Maklumat menerangkan tentang tanda-tanda pembesaran kelenjar prostat dan menerangkan bahawa kita perlu tahu tanda-tanda tersebut. Hal ini demikian kerana kanser prostat tiada tanda spesifik dan sama seperti pembesaran kelenjar prostat. Ayat susulan seterusnya melontarkan suatu contoh tanda-tanda yang dikatakan. Maka maklumat tidak berlawanan. Akhir sekali, untuk tahu sama ada seorang tu ada kanser prostat ke tidak, dia ada ujian saringan ni, dia panggil PSA ataupun Prostate Specific Antigen. Jadi untuk orang lelaki yang berumur 50 tahun ke atas, saya galakkan untuk, ialah kita kan selalu pergi medical check-up, masukkan ujian PSA ni di dalam ujian darah semasa medical check-up. Ayat tersebut memberi pendedahan bahawa terdapat satu cara untuk ketahui sama ada dihidapi kanser prostat. Ayat susulan seterusnya memberi galakan tentang situasi yang sesuai untuk mengambil ujian tersebut. Saya serahkan semula kepada saudara Syahir. Baik, terima kasih atas penerangan yang sangat jelas saudari Najwa. Jadi maklumat berkaitan tema ini adalah selari dengan tujuan wacana. Seterusnya, didapati di dalam video ini beberapa frasa yang menarik telah disebutkan oleh pewacana. Bolehkah saudari Syafiqah menyatakan apakah frasa-frasa yang telah disebutkan oleh pewacana dan sila jelaskan frasa-frasa ini secara mendalam iaitu secara gramatikal. Baiklah, terima kasih kepada saudara Syahid. Dalam skop ini, kita telah mengenal pasti berkenaan kelainan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kelainan antara dua bahasa merupakan antara perkara yang perlu difahami oleh penterjemah. Tambahan pula, kelainan antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dapat dilihat melalui frasa. Berdasarkan tata bahasa Dewan Edisi Baharu, frasa bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada 4 jenis iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Jadi berdasarkan video kajian kita itu, ada 10 frasa yang telah disebut oleh pewacana. Yang pertama ialah pusat perubatan diterjemahkan kepada health center. Yang kedua, kanser prostat diterjemahkan kepada prostate cancer. Seterusnya, jangka panjang diterjemahkan kepada long term. Selain itu, aktiviti berbasikal diterjemahkan kepada cycling activity. Yang kelima, kanser kolon diterjemahkan kepada colon cancer. Yang keenam, ujian saringan diterjemahkan kepada screening task. Yang ketujuh, spesifik antigen diterjemahkan kepada antigen spesifik. Yang ke-8, medical check-up diterjemahkan kepada pemeriksaan kesihatan. Seterusnya, saluran kencing diterjemahkan kepada urinary tract. Dan yang terakhir sekali ialah hubungan seksual yang diterjemahkan kepada sexual relationship. Walau bagaimanapun, perkara yang harus disedari oleh penterjemah dalam hal ini adalah binaan frasa dalam bahasa Melayu, terutamanya frasa nama adalah berbeza daripada frasa bahasa Inggeris kerana dipengaruhi oleh hukum DM, yakni D diterangkan dan M menerangkan.
Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh frasa dalam hukum DM ini yang didapati di dalam video kajian ini. Jadi contohnya ialah pusat perubatan, ini ialah frasa bahasa Melayu. Yang pusat itu ialah perkara yang diterangkan dan perubatan itulah perkara yang menerangkan. Dan ia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris health center. Ianya terbalik dengan bahasa Melayu iaitu health itu kita gunakan dia sebagai perkara yang menerangkan dan center itu adalah perkara yang diterangkan. Dan hukum DM ini juga diaplikasikan kepada semua contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi. Sebenarnya kelainan dari aspek binaan frasa bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ini tidak menjadi masalah sekiranya penterjemah menyedari akan kelainan binaan frasa nama bahasa Inggeris dan bahasa Melayu itu berbeza. Namun begitu, kesilapan penterjemah selalu terjadi kerana penterjemah sesetengahnya tidak mengambil berat tentang perkara ini. Maka timbullah terjemahan seperti ahli klinik iaitu daripada perkataan bahasa Inggeris alis klinik. Sekarang saya akan kembalikan semula kepada moderator Syahir. Terima kasih atas penjelasan tersebut Saudari Syafiqah. Jadi hukum DM ini memainkan peranan yang besar dalam binaan frasa dan mungkin jadi satu masalah jika kita tidak mengambil berat tentang hukum ini. Dengan ini, berakhir sudah forum bedah wacana ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang telah menyumbangkan pelbagai idea berkaitan tajuk yang telah dikaji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.